Apa khabar semua? Dalam video kali ni kita nak tengok apakah turbo yang paling laju dalam dunia. Kalau korang nak tahu, setakat ni lah yang saya pernah dengar, turbo yang paling laju boleh berputar sampai 250,000 RPM. Kalau nak lagi mudah, 250,000 RPM tu maknanya dia berputar sebanyak 4,200 putaran sesaat. Jadi cuba bayangkan kejap betapa lajunya turbo ni. Kalau nak bandingkan dengan enjin tu memang jauh lah, sebab enjin pun paling laju boleh pergi sampai 7,000 ke 8,000 putaran seminit sahaja. Turbo ni boleh berputar 30 kali ganda lagi laju dari enjin kita. Jom kita tengok turbo apa yang laju sampai macam ni dan dia duduk dalam kereta apa. Entah-entah dalam kereta korang tak? Sebelum tu, kalau korang berminat nak tahu lebih banyak pasal turbo ni, saya ada sediakan online course nama dia Segalanya Tentang Turbocharger yang ada lebih dari 20 video cerita pasal teknologi turbo ni. Kejap lagi saya cerita pasal online course ni. Baik, pertama sekali, turbocharger ni tujuan dia ada dekat kereta kita adalah untuk recover balik tenaga yang terbuang dekat enjin kita dan guna balik tenaga tu untuk bagi enjin lagi power. Jadi bila minyak tu terbakar dalam enjin kita, masa exhaust valve open, sakit-baki gas yang terbakar tu akan keluar tau. Dia lalu ikut exhaust manifold. Dan gas ni sebenarnya masih lagi sangat panas tau, sebab dia baru je terbakar tadi. Jadi dalam exhaust manifold kita tu, suhu dia dalam 900 ke 1000 darjah Celsius. Kalau kereta petrol, dia akan lagi panas dari diesel. Jadi waktu kereta tengah hidup, tolonglah jangan pegang exhaust manifold tu. Ini yang 1000 darjah Celsius ni dekat exhaust manifold tau, yang dekat dengan enjin tu. Bukan dekat exhaust tailpipe yang kita nampak dekat belakang kereta tu. Bila gas yang terbakar tu sampai dekat tailpipe tu, dia dah tak panas sangat dah. Tapi kalau anda perasan, tailpipe tu pun tetap panas kan? Jadi bayangkan dekat manifold tu panas dia macam mana. Dekat sini, siapa yang pernah merasa terkena exhaust kereta atau exhaust motor ni? Cuba komen sikit dekat bawah. Jadi suhu yang 900 darjah Celsius dalam exhaust manifold tu sebenarnya menunjukkan ada sangat banyak lagi tenaga dalam gas tu. Memang kalau enjin biasa ni dalam 30% saja tenaga dalam minyak tu digunakan untuk menggerakkan enjin. Yang selebihnya lagi 60 ke 70% tu dia hilang dalam bentuk haba. Kiranya kalau korang beli minyak RM2 1 liter, dalam 60 sen je untuk gerakkan kereta tu. Selebihnya tu dia hilang dalam bentuk haba. Sebab tu enjin kita ni panas, padahal kita tak nak pun dia panas. Ini dinamakan hukum termodinamik. Jadi kita tak boleh nak ubah dia. Jadi apa yang engineer boleh buat adalah kita letak turbine dekat udara yang panas tadi. Jadi gas panas yang banyak tenaga ni akan pusingkanlah turbine tu. Turbine ni pula dia connect dengan kompresor. Jadi turbine dan kompresor ni dia akan berpusing serentak lah. Kompresor pula tugas dia adalah untuk sedut udara luar dan mampatkan dia dulu sebelum disumbat masuk ke dalam enjin untuk dibakar. Jadi tenaga yang kalau tak buat apa-apa tadi hilang macam tu je, sekarang dah digunakan untuk memampatkan udara untuk bagi enjin tu lagi powerful. Jadi jimatlah tenaga dekat situ. Kiranya turbine dengan kompresor ni diorang packagekan sekali dan assembly ni yang dinamakan turbocharger. Dan of course lah, bila turbocharger ni dah wujud, teknologi ni akan masuk ke dalam semua jenis enjin. Dan ni termasuklah enjin kereta, enjin kapal terbang, enjin motor je tak ada lagi saya rasa, sebab tak muat nak letak turbocharger tu. Dan sekarang ni bila orang susah hati pasal pencemaran dari sektor pengangkutan, penggunaan turbocharger ni semakin banyak. Dan kalau anda perasan, sejak 5 tahun kebelakangan ni enjin makin kecil dan mesti ada turbocharger. Kalau tengok model-model Honda contohnya yang besar gedabak macam Accord dengan CR-V tu, itu pun pakai enjin 1.5 liter saja plus turbo. Kalau model yang segmen B pula macam Nissan Almera, tinggal 1 liter je plus turbocharger. Bila penggunaan turbocharger ni makin popular, mesti dia akan ada banyak saiz kan? Dia akan ikut capacity enjin tu. Kalau enjin besar, maka besarlah turbo ni. Kalau enjin kecil, turbo pun jadi kecil. Jadi cuba korang teka, antara turbo besar dengan turbo kecil, mana satu akan pusing lagi laju? Kalau korang fikirkan, turbo ni kalau nak pusingkan kompresor tu mesti ada power, betul tak? Dan power ni adalah hasil darab torque dengan RPM. Power ni mesti cukup baru kompresor tu dapat berfungsi. Kalau tak cukup power, kompresor ni takkan boleh nak mampatkan udara yang nak masuk dalam enjin tu. Kalau korang pernah dengar orang sebut low end torque kan, itu torque pada RPM yang rendah. Sebab RPM rendah ni, kompresor tu tak cukup power nak mampatkan gas tu. Jadi sebab tu ada orang kata sesetengah kereta ni low end torque dia tak bagus.
Sebab itulah. Jadi kalau turbo tu besar, torque dia memang banyak sebab enjin tu dah bakar minyak yang banyak. Turbo kecil pula, torque dia ciput je sebab enjin tu pun kecil. Jadi sebab tu untuk dapatkan power yang banyak, turbo kecil ni perlu pusing lagi laju daripada turbo besar. Kira pendek kata, kereta yang enjin dia kecil sebenarnya turbo dalam tu berputar lagi laju daripada kereta besar. Rasa macam tak betul kan? Sebab kita duk ingat kalau lagi besar enjin tu lagi laju lah turbo dia kan. Contohnya enjin Bugatti Chiron, kapasiti dia 8 liter. Mesti kita ingat turbo dia lagi laju dari Nissan Almera yang enjin dia baru 1 liter. Tapi sebenarnya dia terbalik. Lagi kecil enjin tu, lagi laju turbo tu kena pusing supaya dapat berfungsi dengan betul. Lagi satu, turbo besar ni dia tak boleh pusing laju sangat sebab bila sesuatu objek ni pusing dengan laju, dia akan ada centrifugal force. Ini macam daya untuk tolak objek tu keluar lah. Contoh macam kita ambil selekoh laju-laju, mesti badan kita nak tercampak ke tepi kan? Ada inersia dekat situ. Jadi kalau turbo yang besar dan berat ni berpusing dengan sangat laju, memang cepat turbo tu pecah sebab tak tahan centrifugal force tadi. Jadi kalau korang nak tahu, enjin yang ada turbo paling laju di dunia ni adalah enjin yang duduk dalam kereta Fiat 500 Abarth dengan kelajuan turbo selaju 250,000 RPM. Enjin yang digunakan dalam kereta ni adalah enjin 1.4 liter yang menghasilkan 160 horsepower dan 230 Nm maksimum torque. Jadi disebabkan enjin ni perlu menghasilkan power yang banyak dan kapasiti dia pun hanya 1.4 liter saja, jadi kita kena letak turbo dalam enjin ni. Dan turbo yang digunakan tu sangat kecil sampaikan dia punya turbine perlu berputar pada kelajuan lebih kurang 4,200 putaran sesaat untuk deliver power yang cukup kepada kompresor. Kecil je turbo dia. Kita berkelip sekali dia dah berpusing dekat 4,000 kali. Saya dulu buat eksperimen baru 1,000 pusingan sesaat pun saya dah tak berani nak duduk dalam test cell tu. Jadi 4,000 pusingan sesaat ni saya sendiri susah nak bayangkan macam mana laju dia. Kira hebatlah teknologi ni sampai kita pun tak boleh nak bayangkan dia. Sebenarnya memang banyak lagi benda yang menarik saya nak cerita pasal turbo ni. Dan dalam industri sekarang ni pun memang kereta turbo ni akan jadi satu benda yang normal. Memang dari kedai lagi dah ada turbo. Jadi kita pun kalau sekarang ni belum pakai, kemungkinan besar satu hari nanti kita akan guna juga kereta yang ada turbo ni. Bila dah pakai, mesti sedikit sebanyak kita kena tahu juga pasal teknologi ni. Kalau dulu nak tahu detail pasal turbo ni nak kena belajar engineering dekat universiti ataupun dekat mana-mana college. Tapi sekarang ni kalau anda memang nak tahu dengan lebih mendalam pasal turbo, tapi tak ada masa yang banyak untuk pergi register pula belajar dekat universiti ke dekat college ke, saya jemput anda untuk ke website online course segalanya tentang turbocharger di mana saya sediakan lebih 20 video dan lebih 2 jam untuk anda tahu semuanya yang anda perlu tahu tentang turbocharger. Tak kira lah anda ni owner kereta turbo ke, atau pelajar yang nak belajar turbo ke, atau technician yang nak belajar baca turbo map ke, saya ceritakan satu persatu macam mana turbo ni berfungsi, apa komponen dalam dia, apa maksud turbo map tu, dan saya akan tunjuk macam mana anda boleh buat turbo map sendiri. Dan mungkin paling penting sekali adalah cara macam mana nak pastikan turbo dalam kereta kita sentiasa berada dalam keadaan baik. Turbo ni kalau ikutkan satu komponen yang agak sensitif lah, sebab tu service interval dia berbeza sikit dengan enjin. Kita pun kena pandai jaga dia untuk elak daripada kena spend pula untuk baiki nanti. Even kalau turbo kita rosak pun, kalau kita tahu macam mana sistem ni berfungsi, kita boleh tahu apa part yang nak kena tukar dan berapa agak-agak kos dia, jadi kita tak akan terpaksa bayar lebih nanti. Pendek kata, dapat jimat duit lah, senang cerita. Semua benda ni saya ceritakan dalam kos saya tu. Jadi kalau anda berminat untuk join kos segalanya tentang turbocharger ni, saya letakkan link website ni dekat ruangan description dekat bawah. Dan sekarang ni memang tengah banyak offer sebab kos ni masih dalam proses pembinaan. So kalau anda join sekarang, memang jimat banyak. Jangan lupa tinggalkan komen anda di bawah, dan kalau anda dapat belajar sesuatu dari video ni, saya hargai sangat kalau anda dapat bantu kami dengan 2 klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.